Tak ada. Sambungan ke surat apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhimna bis-shalihin. Amin ya rabbal alamin. Barisan yang kedua, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darin amin. Dan qanaah itu maqam yang besar daripada segala maqam al-yaqin, dan yaitu permulaan segala orang yang radhi, orang yang redha pada Allah, orang yang redha kepada qada dan qadar Allah, orang yang redha pada perintah yang wajib, orang yang redha pada larangan yang haram. Sambungan daripada kata-kata hikam sebelum ini dengan katanya ma qadaka syai'un mithlal waham. Tidak akan memandu kamu, tidak akan membawa kamu kepada Allah, tidak akan membawa kamu kepada mengenali Allah. Syai'un mithlal waham, sesuatu yang seumpama waham. Kita dah sebut dah sebelum ini, waham adalah lawan kepada hakikat sesuatu. Dan waham itu adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah waham. Selain daripada Allah adalah waham. Jadi itulah manusia. Dalam kita tak sedar, hati kita ini terpaut kepada yang waham. Hati kita terpaut kepada perkara yang waham terlebih banyak daripada hati kita terpaut kepada hakikat. Hakikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah dinamakan hakikat. Selain daripada Allah namanya waham, bukan sesuatu yang hakikat. Jadi kebanyakan kita ini pesannya kepada waham. Sama ada kita gembira, sama ada kita sedih, maka kepada yang waham. Sebagai contoh, yang nama dia gembira itu harta, yang nama dia sedih tak ada harta. Yang nama dia gembira bila kita ada manusia yang kita sayangi. Yang nama dia sedih, manusia yang kita sayangi tak ada. Bukankah macam tu kehidupan kita ni? Kenapa sedih Wan? Entah, tak ada pena balik. Kenapa pula? Yalah, kita nak tengok cucu semua. Kita tu. Kenapa riang pula Wan? Nak cucu datang. Bukan nak kau tak worry dah. Menggambarkan kita ini berada dalam waham kegembiraan kita. Ada tak orang bertanya, kenapa sedih? Ya Allah, hati jauh daripada Allah SWT. Pelik kalau tidak macam tu. Ni cucu tak datang, tak ada sedih. Bapak dia nak datang tak nak sudah.
Tapi yang sedih hati ini jauh pada Allah SWT. Tak pernah katakan macam itu. Kenapa riang hati? Duit banyak apa? Tak ada. Kenapa riang hati? Cucu datang kan? Tak ada. Habis riang pula, hati dia rasa hampir dengan Allah SWT. Termasuk kegembiraannya, kesedihannya berkaitan dengan Allah SWT. Ada tak sebegitu keadaan hidup kita? Tak ada lah pula ada bermaksud. Sekiranya orang itu mencari makrifat Allah SWT, maka sukar kita untuk mencapai makrifat, sebab yang memandu kita itu adalah waham. Yang mempengaruhi kehidupan kita seharian adalah perkara yang waham. Yang kita inginkan dalam hidup ini selain daripada Allah. Yang kita inginkan dalam hidup ini selain daripada Allah. Kita kata, maka takkan memandu kita kepada Allah SWT. Terutama bagi orang yang salik kepada Allah SWT. Bagi orang yang tak salik kepada Allah, lagi tak tahu apa tujuan hidup. Bagi orang yang tidak ingin berjalan kepada Allah, lagi pula tak tahu tujuan hidup ini untuk apa. Alhamdulillah, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kepahaman hidup ini adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang yang diberikan kepahaman oleh Allah, hidup ini adalah untuk mencapai ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memahami makna tujuan hidup yang berkali-kali dah kita sebut ayat Al-Quran. Nak faham, tak nak faham, nak boleh cuma wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dalil dia dah, tidak aku jadikan jin dan manusia, bermaksud tidaklah tujuan hidup kita ini liya'budun, untuk ibadat. Kata Ibnu Abbas, ibadat di sini bukan maksud ibadat solat, ibadat sebegitu. Yang dimaksudkan ibadat ini adalah ma'rifat. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermaksud sekadar kita melaksanakan salat tanpa ma'rifat kepada Allah, bukan itu maksud kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain kita melaksanakan kefarduan, itu juga perlu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata, kita perlu mencintai Allah melebihi segala-galanya dia. Dengan arti kata, kita mengenali Allah. Dengan arti kata, kita mengagungkan Allah. Allah lah yang paling utama dalam hidup kita. Allah lah yang paling kita cintai. Maka kalau sebegitulah keadaan diri kita, maka dia berkata kita ini ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dalil dia. Tujuan kita hidup adalah untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiba-tiba ma'rifat itu tidak ada pada diri kita. Kenapa? Sebab dalam diri kita yang kita agungkan harta, yang kita agungkan dunia, jauh sekali untuk kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang yang sedar, maka dia akan mengatakan tak boleh jadi, tak boleh hidup aku sebegini selama-lama dia. Maka kita tersesat di dunia ini kalau sebegitu rupa. Maka perlu cari jalan untuk menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama dia salik. Salik, berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan, dengan zikir, dengan salawat yang tertentu, supaya hati kita ini berpaling daripada makhluk ini, hati kita menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sentiasalah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan salik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila tujuan kita dah jelas, macam orang pergi sekolah, anak kita pergi sekolah, dia faham kenapa dia pergi sekolah, untuk dia berjaya dan sebagainya. Kalau anak tak faham, payahlah. Pula amak suruh pergi sekolah, dia tak ada.
Dia tak faham, dia pergi sekolah tapi dia tak tahu apa tujuan dia. Parah macam ni, ya. Kebanyakan pelajar dia tahu tujuannya, cuma dia malas. Itu lain lah. Kau tahu tak tujuan pergi sekolah ni? Tahu. Habis itu tunggu lalu dia kata. Main-main lalu dia kata. Tapi paling tidak dia tahu tujuan dia. Daripada anak-anak yang tak tahu kenapa dia pergi sekolah. Parah, ya. Begitu juga bila orang tahu tujuan hidup untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi orang yang menuju kepada Allah, ada yang kuat, ada yang laju, ada yang segera, ada yang dibiarkan dirinya terdadah dengan berbagai gangguan dan sebagainya. Maka inilah dinasihatkan oleh Ibnu Athaillah Sekandari, ma qadaka syai'un mithlal wahab. Tidak akan boleh memandu kamu kepada Allah sesuatu yang waham. Bermakna selain daripada Allah, nama dia waham. Bermaksud kalau hati kita ini sentiasa berpaut kepada makhluk dan sebagainya, maka sukar untuk memandu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut sebelum ini bahawa di antara penyebab waham itu adalah tamak. Yang dimaksudkan tamak di sini adalah keinginan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nama dia tamak. Maka hilanglah daripada mereka itu tamak. Bermaksud bila seseorang itu mengetahui nilai dunia, seseorang itu mengetahui nilai makhluk, dan seseorang itu mengetahui nilainya Allah Subhanahu wa taala, maka lenyaplah tamak kepada makhluk. Maka tamaknya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang tidak mengenali tuan rumah, maka dia bila pergi rumah orang tu, maka dikojai makanan orang tu, dikojai minuman orang tu. Sebab yang dia nampak adalah sesuatu yang ada di rumah tu. Dia tak berminat pun untuk bertemu tuan rumah. Dia tak berminat pun untuk bercakap-cakap dengan tuan rumah. Dia tak berminat pun untuk bermesra-mesra dengan tuan rumah. Bagi dia tak ada faedah bagi dia. Yang penting dia dapat sesuatu. Bila pergi tuan rumah tadi, dikojai makannya, dikojai buah-buahannya, dikojai hadiah. Tuan rumah di depan tu, dia letak dia tu. Tak penting tuan rumah tu. Bermaksud dia tak mengetahui nilai yang lebih besar adalah menghampiri tuan rumah itu. Bila tak faham, maka keinginan tamak dia kepada sesuatu yang disediakan oleh tuan rumah tadi kan. Tuan rumah dia tak berminat pun. Begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berkeinginan kepada sesuatu yang Allah Taala jadikan untuk kita, harta dan sebagainya. Bila kita mengetahui nilai selain daripada Allah Taala, nilai Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila orang tu tahu nilai tuan rumah, tuan rumah ni bukan calon-calon orang ni. Dia ni boleh bagi kita pekerjaan. Tuan rumah ni boleh menolong kita. Tuan rumah ni seorang yang baik hati. Tuan rumah ni seorang yang penyayang. Tuan rumah ni seorang yang mesra. Jadi bila orang faham maksud tuan rumah, bila dia datang tuan rumah tadi, maka dia tak wajar lagi makanan. Makanan itu nombor 2 dah. Sebab dia telah merasa cinta kepada tuan rumah itu. Kalau sebelum ni dia terpanang-panang lauk tuan rumah tu. Makanan dia. Tapi bila dia mengenali tuan rumah, dia tak ingat dah kepada hidangan tuan rumah. Yang diingat adalah tuan rumah. Tuan rumah tu lebih yang dia rasa cinta. Tuan rumah itu lebih dia rasa sayang. Jadi bila dia pergi tuan rumah tuan rumah ni, dia tak kerja hidangan. Tahu dia kerja tuan rumah. Tuan rumah mana? Makanlah dulu kata orang ni. Tak, saya nak jumpa tuan rumah dulu. Sebab kepahaman cinta dia kepada tuan rumah tadi. Makanlah, akan boleh makan. Maka tamak dia kepada sahibul bait. Tamak dia kepada tuan rumah. Kekuatan dia untuk berjalan
kerana tuan rumah. Begitulah berperbezaan orang yang menginginkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan Allah yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hilanglah tamaknya, bermaksud hilanglah keinginannya kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, hilanglah daripada itu tamak kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bersifat mereka itu dengan sifat qanaah. Jadi qanaah di sini bukan bermaksud qanaah yang disebut biasanya. Sebab qanaah secara maksud yang biasa adalah kita berpuas hati dengan rezeki Allah Ta'ala kepada kita. Itu mana qanaah yang asal. Maksud qanaah, sifat qanaah adalah sifat yang mahmudah. Sifat qanaah adalah sifat yang terpuji. Adapun makna qanaah yang asal adalah kita rasa puas tentang habuan dunia kita. Bermaksud kesihatan kita, nak bersihat qanaah, tak sihat. Tapi boleh dah berjalan kita kata nak khabar sihat warna taklah sihat, tak macam-macam penyakit, kolesterol ada, darah tinggi ada, kencing manis ada, tapi alhamdulillah tak ada 3 pinggan tu boleh habis. Tak kisah. Apa hati macam mana kesihatan, macam mana selera, macam mana banyak pandang ni, tapi boleh ni dekat 3 pinggan. Jadi puas hati. Qanaah. Jadi qanaah itu maksud kurang puas hati. Dia adalah sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji, dia adalah satu akhlak yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk redha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah umur sekian dah dan sebagainya, kita kata kita redha apa yang Tuhan tetapkan kepada kita. Dah sampai umur 40, 50 datang penyakit. Tidak kita perhatikan, ya Allah, kenapa kau beri penyakit ni? Tak ramah betul dah. Itu menafikan qanaah. Menafikan qanaah itu sifatnya tercela. Kenapa ya Allah kau nak beri nasib dengan macam ni? Tak macam orang lain. Itu kita menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, kita miskin, kita juga hina di sisi Allah Subhanahu wa taala bila kita bertikaikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau buat macam ni ya Allah? Kalian semua dia itu menafikan qanaah. Kita bertikai Allah Subhanahu wa taala, itu sifat mazmumah yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawatnya qanaah. Qanaah Allah Subhanahu wa taala uji kita. Nabi Ayyub alaihi salam, berapa ramai orang sehat, dia sakit, dia tidak bertikaikan pun Allah Subhanahu wa taala bersifat qanaah. Jadi kita merasa puas. Kita berusaha ya. Kita bukan tak berusaha untuk sehat, silakan. Kita berubat, silakan. Tetapi tak mahu dia dah. Jadi masuk qanaah. Ya Allah, solat dia, ya Allah, aku redha apa yang ditetapkan kepada aku ya Allah. Masya-Allah, sebab dunia ini adalah tempat ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham, dunia bukan untuk hidup dah. Dunia tempat ujian. Kalau orang sangka dunia ini tempat kehidupan, itu yang dia kebingungan kalau dia anggap dunia tempat hidup. Kebingungan dia. Kenapa Tuhan dia buat di sini ni? Kenapa? Sebab dunia bukan tempat kehidupan. Nabi SAW sentiasa mengatakan la aisha illa aishul akhirah. La aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenar di akhirat. Akhirat itu sebenarnya kehidupan akhirat. Akhirat tidak ada kesakitan. Akhirat tidak ada kesedihan. Akhirat tidak ada kekecewaan. Itu nama kehidupan yang sebenar. Dunia ini bukan kehidupan. Nampak Iwan Jani ni makin lawan ni. Makin sekarang. Apakah kehidupan? Umur kita 70, 80, umur kita 70, 80, 90, kehidupan kena mohon. Kehidupan apa? Tak ada nilai hidup. Kehidupan dia semua tak boleh makan, sakit pinggang, sakit kaki. Kehidupan bukan kehidupan. Bukan ini kehidupan. Tidak sempurna hidup dunia itu memang tak sempurna.
Ya. Yang sempurna makin adalah umur anak boleh, 7 boleh bagi. Itu lah gigi penuh, rambut hitam. Sekarang gigi pun tak ada orang. Ya. Senyum pun tutup mulut dah. Kehidupan apa? Jadi dunia bukan kehidupan. Jadi dunia ni apa? Dunia ini tempat ujian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menerima ujian Allah Subhanahu wa taala? Maka percayalah orang menghadapi dunia ini dengan qanaah. Qanaah, kita redha kepada Allah, kita berpuas hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah orang mengatakan, dan tua kan kau ya? Ya Allah, tak apalah, tua pun tua lah. Dan sakit kan kau ya? Kata Allah Taala, ya Allah, tak apalah, redha. Qanaah kita dengan habuan dunia kita. Balasan qanaah ni apa? Balasan adalah keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak. Keridhaan, balasan qanaah kita, maka keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qanaah adalah sebahagian tanda redha kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan qanaah. Sampai tu orang pergi Mekah, tawaf yang kedua, tawaf yang kedua, tawaf yang ketiga. Maka doa qanaah ketika tawaf, Allahumma qanni'ni bima razaqtani, Allahumma qanni'ni bima razaqtani, Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, berikan aku rasa qanaah terhadap rezeki yang kau rezeki kepada aku, ya Allah. Jadi qanaah ini sifat yang terpuji. Bahkan ada hadis yang menyatakan aqni' takun aghnan nas. Aqni', bersifat qanaahlah kamu, maka kamu akan jadi orang yang paling kaya. Kenapa jadi paling kaya? Sebab kita tidak memerlukan. Orang kaya ni tak perlu. Orang miskin yang memerlukan. Dia nak niat, dia nak niat, dia nak niat, niat tak cukup, niat tak cukup, niat tak cukup, niat tak cukup. Miskin dah dia. Sebab dia sentiasa ingin sesuatu. Qanaah orang kaya. Bermaksud tak? Ada RM10, alhamdulillah cukup. RM2 cukup. Sebab itu dia kata aqni', bersifatlah dengan qanaah, takun aghnan nas. Kamu akan jadi orang yang kaya. Maka itu sifat qanaah yang asal. Qanaah yang asal adalah berasa puas dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun qanaah dalam yang kita sebut di sini adalah lawan kepada tamak. Dan tamak di sini bukan dimaksudkan tamak harta. Tamak di sini bermaksud keinginan kita selain daripada Allah, nama tamak. Maka lawan dia qanaah. Maksud qanaah di sini adalah bermaksud bukan kita rasa cukup dengan nikmat Allah kepada kita. Itu qanaah yang asal kita sebut tadi. Kita puas hati dengan kesihatan kita, kita puas hati dengan duit kita, kita puas hati dengan harta kita. Itu yang asal. Ini qanaah yang lebih khas. Maka nama dia ahli khawas. Kalau orang itu mendapat sifat qanaah terhadap harta, qanaah terhadap kesihatan, qanaah terhadap kehidupan, kita kata itulah qanaah orang awam. Masya Allah, itu mana hebat dah. Ada sifat qanaah. Tetapi yang dia maksudkan di sini adalah qanaah ahli khawas. Jadi bagaimana nak jadi qanaah ahli khawas? Nak jadi qanaah ahli khawas, cukup kita Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memerlukan yang lain lagi. Maksud kita tidak tamak kepada yang lain daripada Allah. Cukuplah kita Allah. Maksudnya ini qanaah dimaksud. Itu adalah makna kata-kata yang kita sebut hasbi Allah. Itu adalah makna yang terkandung dalam kata-kata yang kita sebut hasbi Allah. Itu adalah makna yang terkandung dalam ucapan kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata-kata ini cukup tinggi makna ni. Tidak semudah kita kata hasbi Allah. Kita boleh berulang-ulang kali hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Ungkapan itu mudah. Tetapi kalau kita tahqiq mana hasbi Allah, maksudnya kita jadi ahli qanaah yang khawas. Bermaksud hasbi Allah. Cukuplah aku Allah. Bermaksud kita redha apa sahaja kedudukan kita di dunia. Sebab yang penting cukup bagi kita adalah Allah.
Kalau tahqiq keadaan seperti rupa, masya-Allah, kita menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Al-Imam Al-Haddad, masya-Allah, dia menunjukkan qanaah yang khawas ini. Apa qanaah yang khawas? Iaitu memadai baginya Allah. Maka tidak lagi memerlukan yang lain. Maka Al-Imam Al-Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Imam Al-Haddad kata qad kafani ilmu rabbi, masya-Allah. Berarti kita ulang-ulang qasidah ni untuk kita menghayati makna dia, masya-Allah. Kita akan jadi orang yang berjaya di dunia. Berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Kita akan menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad kafani ilmu rabbi, memadai Allah Taala mengetahui keadaanku. Min su'ali wa ikhtiyari, daripada aku nak minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk aku memilih menentukan kehidupan aku. Kita ni selalu kita tentukan kehidupan kita. Selalu kita tentukan kehidupan kita di hadapan Allah. Kita tentukan, ya Allah, dia nak niat, ya Allah, kau beri ya, dan galak dia nak minta dah. Itu maksud kita berikhtiar untuk diri kita. Ya Allah, dia nak macam niat, ya Allah, ya, kau berilah. Banyak kali nak minta tadi, ya Allah. Solat hajat, itu kan kita menentukan diri kita. Ya Allah, dia nak macam niat, ya Allah. Boleh, dia nak minta dia, ya Allah, banyak kali minta, kenapa kau tak beri? Tak apalah, dia sabar ya. Dia nak ni. Dia nak niat, kenapa kau buat macam ni? Kenapa kau buat macam ni? Oh, tetapkan betul lah hidup ni, kita kata. Tak apalah, sabarlah, kita kata. Kita yang tak faham bahawa kita ni tidak dapat akhlak sebenar-benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Macam anak kita lah, macam-macam dah kan. Faham ni dengan ayah. Bagi baju ni tak ada, nak macam ni kata dia. Yang solat macam ni, yang solat macam ni, macam ni. Faham ni dengan ayah. Oh, tak apalah, layan jugalah. Ayah nak bagi barang sini salah. Sini salah. Dia nak macam ni, suami kan kita kata. Oh, cuba anak dia untuk dia semua. Hari ni tak ada tahu yang boleh kita nak. Hari ni tak ada Maggi ni mama kan. Hari ni tak ada lauk kangkung dia. Mak ayah kan. Tak apa masalah, tak masak pun tak apa berdana. Macam pergi lah. Maksudnya anak dia bersifat dengan qanaah. Apa sahaja tahun ni ayah tak dapat nak beli baju raya lah yo. Tak apa kata dia. Pakai duit yang ada. Soal nama mak ayah tadi. Sebab anak dia qanaah. Ayah tadi buat macam tu memang dia tak ada betul dia ni. Sengket. Allah Ta'ala buat kita macam tu, bukan Allah Ta'ala miskin. Allah Ta'ala sekat harta kita. Allah Ta'ala tahan kesihatan kita. Bukan Allah Ta'ala miskin, tak. Allah Ta'ala tengok kita ni macam mana. Hamba yang macam mana kita ni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali kita menunjukkan keredaan qanaah kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih akhlak itu. Ujian saja. Masya Allah, kita hidup dengan penuh sabar. Bukan sekadar sabar, kita qanaah terhadap apa yang Tuhan tetapkan bagi kita. Itu qanaah awam kita kata. Qanaah yang khawas, Masya Allah, cukup sebutan yang Allah dah memadai. Cukuplah rasa cintanya kepada Allah. Rasa cintanya kepada Allah itu dah cukup. Dan dia mengetahui Allah Ta'ala mencintai dia. Rasa redha kepada Allah telah mencukupi. Sebab itu orang ini bermaksud dia memadai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup dia. Maka kita katakan orang ini disebut qanaah, yang disebut khawas. Sebab dia mengamalkan makna hasbiyallah. Cukuplah aku Allah Subhanahu. Cukuplah Tuhan aku adalah Allah. Maka dikatakan orang ini disebut dengan qanaah. Maksud qanaah, mereka itu cukup dengan Allah. Maksud qanaah di sini. Yang tadi cukup dengan nikmat Allah.
Yang tadi dia rasa cukup dengan segala nikmat Allah, dia rasa cukup. Bermaksud dia qanaah dengan nikmat Allah. Yang ini dia rasa cukup dengan Allah. Tidak perlu lagi dia memandang-mandang kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud cukuplah dia rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan qanaah itu, ini qanaah yang khawas. Bukan qanaah yang awam yang kita sebut tadi, yaitu rasa qanaah dengan harta, rasa qanaah dengan kesihatan, rasa qanaah dengan dunia dia. Bukan itu. Ini qanaah dengan Allah. Dia mencintai Allah. Dia memandang keberkebesaran Allah, maka sudah memadai bagi dia. Ini. Maka qanaah itu maqam yang besar. Kenapa tak besar yang maqam ini? Sebab bagi orang ini cukup Allah Subhanahu wa taala bagi dia dalam hidup dia. Dalam hidup dia cukup Allah Subhanahu wa taala. Sebutannya kepada Allah, imannya kepada Allah, keyakinan kepada Allah, itu telah mencukupi. Macam kita ni banyak bodoh tak cukup. Sebab kita sedih banyak kita ni. Kenapa sedih? Duit tak ada. Kenapa sedih? Anak tak datang. Kenapa sedih? Sekian. Sebab selain daripada Allah binasa. Selain daripada Allah binasa, satu masa akan binasa. Harta kita satu masa akan hilang. Manusia yang kita sayangi satu masa akan berpisah dari kita. Sayang bonalah anak kita. Bolo. Di Kelantan, langsung pergi Kelantan. Bolo anak kita, dah nikah orang pada. Dah sedih itu. Kenapa sedih? Entah, anak dia dah dibawa ke Kelantan. Yang pergi nikah tu siapa? Kalau sayang mana nanti jangan pergi nikah orang tu. Nak macam mana? Dah sedih. Jadi sedih itu. Kenapa orang rasa susah hati di dunia? Sebab sesuatu yang dicintai telah pun terlampau, menjauh dan sebagainya. Sebab itu, kalau orang itu rasa gembira dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sehingga dah baginya cukup Allah Subhanahu wa taala. Anak tak ada, biar rentai. Baginya cukup Allah Subhanahu wa taala. Harta tak ada, dah. Itu ketentuan Allah. Yang gembiranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tahqiq betul-betul gembiranya dengan Allah, masa bila dia tidak gembira? Tak ada masa tak gembira. Bagi orang yang tahqiq hati dia, rasa gembira dengan Allah, masa bila dia tidak gembira? Tak ada. Sebab Allah Ta'ala tak pernah hilang. Allah Ta'ala tak pernah binasa. Maka orang yang tahqiq gembira dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan auliyaillah salih. Tak payah kita nak terbang, tak payah kita nak kebal, tak payah kita khawarikul adah yang macam-macam. Memadai kita rasa gembira dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk dalam auliyaillah salih. Bukan orang para aulia itu dia terbang, dia boleh hilang dan sebagainya. Jadi cukuplah auliyaillah salihin adalah mereka yang dapat memahami rasa gembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila menyebut nama Allah, masya-Allah hilang segala masalah dan inilah kegembiraan dia. Maka gembiranya dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Taala tarik makhluk daripada dia, tarik harta daripada dia, tarik dunia daripada kita, maka tidak menggugat hatinya, sebab hatinya gembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hati gembira dengan Allah, masa bila dia tak gembira? Sebab Allah sedih dia kalau hati dia terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana hati dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala tidak pernah hilang. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allah, ketahuilah para awliya itu apa sifatnya? La khaufun alaihim. Mereka tak pernah rasa takut
Walahum yahzanun. Mereka tak pernah rasa sedih. Sebab yang mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa sedih mereka kalau mereka kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain makhluk nak hilang-hilanglah. Jadi orang yang hadir bersama dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada itu sedih ke dunia. Orang yang sedih sebab benda yang kita hilang. Sedih dia kata. Kesihatan kita hilang, sedih. Harta kita hilang, sedih. Sebab kita ini bersandar terpaut kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita faham makna tersebut. Maka sifat qanaah bermaksud qanaah ini rasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maqam qanaah, itu maqam yang besar, maqam yang tinggi. Kenapa tinggi? Kita yang tinggikan hemah kita yang tinggikan kepahaman kita. Kenapa? Sebab kita bawa kepahaman kita yang bahagia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya begitu kepahaman kita, maka kita telah diangkat maqam ke maqam yang sangat besar. Sebagaimana kita jadi hina bila hati kita bersama dengan kehinaan sesuatu. Bila yang kita sayang itu, yang kita sedih itu adalah harta, maka kita jatuh martabat kita serendah-rendahnya. Sebagaimana dunia ini dipandang hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jatuh serendah-rendahnya sebagaimana dunia ini dianggap oleh Nabi bangkai. Jifatun. Sekiranya kegembiraan kita dunia, sedih kita dunia, itu bahasa kita. Bahasa kita gembira itu dunia. Kalau hilang dunia sedih, ada dunia gembira, maka kita merendahkan martabat kita serendah-rendahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang dunia sehina-hina. Sekiranya kita memandang yang paling bahagia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kita rasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala dan tahqiq. Apa maksud tahqiq? Tuhan akan uji. Dia tak boleh perasan macam tu saja. Dan perasan tadi rasa sudah bahagia dengan Allah Taala tadi. Tuhan uji, Tuhan tarik harta kita, Tuhan tarik kesihatan kita, ada mula sedih. Maka tak tahqiqlah gembira kita dengan Allah. Rasa-rasa dah rasa bahagia dengan Allah Taala. Dah banyak pun beraktif, masya-Allah rasa bahagia dengan Allah Taala. Rasa-rasa dah pun bahagia dah. Tuhan tarik sikit-sikit, sedih pula dia. Tak betul lagi. Kalau betul-betul tahqiq kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan uji. Betul tak tahqiq? Bukankah Allah Taala sebut dalam Quran, jangan kamu mengatakan telah beriman sedangkan belum datang lagi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan kita rasa cinta kepada Allah, maka akan uji kita. Kita merasakan bahawa cukuplah bagi kita rasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, rasa bahagia dengan Allah Taala. Betul ke rasa bahagia dengan Allah Taala? Tuhan uji kita, ditarik sesuatu dunia. Kalau kita rasa sedih, tak betul rupanya. Apa yang berusaha tahqiq. Sebagaimana kata ulama, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang perkataan Nabi Ibrahim, aslamna. Bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, serahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu apa yang lupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintah Ibrahim, ya Ibrahim, katakan aslam. Aslam bermaksud menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kata aslam. Ya, aku Islam ya Allah. Aku Islam ya Allah. Aku menyerahkan urusan kepada-Mu ya Allah. Jadi kata-kata Nabi Ibrahim itu tidak semudah ungkapan. Bermaksud Nabi Ibrahim telah menyatakan, ya Allah, aku serahkan diriku padamu ya Allah. Bermaksud kau nak berbuat apa, buatlah ya Allah. Belum lagi wahai Ibrahim, tunggu ujian Allah Subhanahu wa taala. Betul kan Nabi Ibrahim menyerahkan betul-betul dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir jawab Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala
Raja Namrud ingin melantarkan ke dalam api. Macam mana ketika itu? Keluh kesah atas bagaimana. Maka begitu kuatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim mengetahui ujian Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim menunjukkan penyerahan yang mutlak pada Allah Subhanahu wa taala tentang nasib dia. Menyerahkan pada Allah nasib dia tanpa berdoa, tanpa minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan yang mutlak. Malaikat Jibril alaihi salam yang datang, malaikat Jibril yang rasa bimbang, malaikat Jibril yang rasa takut, malaikat Jibril yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kekasihmu, khaliluka, kekasihmu ya Allah, dalam keadaan kebinasaan ya Allah, izinkan aku menolongnya ya Allah. Malaikat Jibril yang risau, Nabi Ibrahim tak risau. Maka kata Allah, wahai Jibril, kalau kau nak tolong, kau pergi tolong. Maka datanglah Jibril alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata sebagian ulama, ketika Nabi Ibrahim pernah dilontar masuk api itu, datang Jibril alaihissalam ketika itu. Dan Jibril alaihissalam bertanya, wahai Ibrahim, alakah hajah? Wahai Ibrahim, ada tak engkau hajat sesuatu? Kau kita capeklah, tolonglah dapat Nabi. Yang datang malaikat, kita hantu datang pun kita tak tolong. Dah tolong sak benar. Tawa air ke ustaz tak jadi. Tawa air dekat ustaz ni jadi. Ada buku ayat ke mana tak? Tak kisah, hantu-hantu lah kata-kata. Masya-Allah. Kita dah tak tahu sak benar. Dekat jin pun kita minta juga. Dekat hantu pun kita minta juga. Dan alhamdulillah. Nabi Ibrahim alaihissalam yang datang bukan hantu. Yang datang bukan jin. Yang datang ketua malaikat. Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, wahai Ibrahim, tak bantuan. Maka Nabi Ibrahim melihat yang datang oleh Jibril alaihissalam. Sepatutnya dah boleh dah, tolonglah. Ambil sikit hati depan dia. Maka kata Nabi Ibrahim, kepadamu aku tidak berhajat. Aku hanya berhajat pada Allah Taala sahaja. Kata Nabi Ibrahim. Maka kata Jibril, kalau kau berhajat kepada Allah, mintalah. Minta. Minta pun tidak. Maka kata Nabi Ibrahim, kenapa aku harus minta kepada Allah sedangkan dia mengetahui? Allah Taala mengetahui apa yang berlaku. Kenapa aku dah minta lagi? Ini orang makam yakin kepada Allah Taala, dia tak minta. Maka Nabi Ibrahim hanya menyebut hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka cukuplah aku Allah mengetahui segala perkara, serah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyerahan mutlak. Mana penyerahan? Mana kata Nabi Ibrahim telah menunjukkan penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ujian Nabi Ibrahim ketika diperintahkan menyembelih anak. Apakah Nabi Ibrahim membantah perintah Allah Subhanahu wa taala? Mana ini satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, bukti kata penyerahan Nabi Ibrahim itu. Takkan manakah yang kita penyerahan itu? Ketika diperintahkan sembelih anak pun akur dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita yang diperintahkan agar mengenali Allah Subhanahu wa taala dan rasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bila tahqiq kita bahawa yang kita inginkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka Allah akan uji kita dengan pelbagai ujian supaya nak tahqiq betul-betul ke tidak. Maka orang yang sifat qanaah ini dikatakan maqam yang sangat besar daripada segala maqam al-yaqin, dan yaitu permulaan segala orang yang radhi. Permulaan tu permulaan seorang yang radhi bermaksud permulaan orang yang redha kepada Allah adalah cukuplah Allah sebagai Tuhannya. Sebagaimana kita mengatakan raditu billahi rabba. Jadi bila kita mengucapkan raditu billahi rabba, apa maksudnya?
Aku redha Tuhanku, aku redha Allah Taala itu Tuhanku. Raditu billahi rabba. Aku redha Allah itu Tuhanku, bermaksud aku redha apa yang Tuhan tentukan kepada aku. Maka itu adalah permulaan segala bagi orang yang radhi. Dia redha kepada Allah Subhanahu wa taala adalah makam yang terpuji, makam yang tinggi gitu. Ini adalah akhlak yang cukup tinggi kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kiaskan tadi. Masya Allah beradabnya anak seorang ni kata-kata. Oh, sebab dia redha apa saja yang ditunjukkan oleh mak ayah dia. Kau bang kata ayah pakai baju tahun ni dia, baju raya tak ada dia. Bagi ke adik pula, tak apa pula. Seorang anak yang redha kepada mak ayah dia kan. Kalau tak, apa ni mak ayah? Mana boleh kata dia. Dia tak juga. Apa ni? Ya Allah Taala tak apa ni kan gitu. Bermaksud dia tahulah perangai kita ini. Banyak benda yang kita tidak redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita baca. Wallahu ta'ala sebenarnya orang yang arif akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu